ni, memang slide tak bergerak. Saya limited slide saja untuk malam ini. Baik, dikeluarkan dalam kitab Sunan Al-Kubra dan juga oleh Imam Ibn Hibban mensahihkan hadis ini. Meskipun ada percanggahan. Biasa kalau kita cari dalam internet lah. Dalam internet ini ada perbezaan pandangan. Baik. Hadis yang kedua, sebelum kita masuk kepada yang secara perbincangan, satu lagi hadis yang biasa kita dengar hanya ialah tuan-tuan, mafhumnya ataupun yang matannya adalah muka surat sebelah tu juga. La yadkhulu waladu zina. Dan tidak masuk syurga anak zina wala syai'un min naslihi, dan juga daripada anak keturunannya ila sab'ati abna il jannah, sehingga 7 keturunan. Baik. Jadi ada 2 hadis lah. Yang pertama perihal tak masuk, dan hadis yang kedua ialah sampai kepada 7 keturunan. Baik. Dua-dua hadis ini ada percanggahan. Maknanya para ulama berbeza pandangan. Kalau kita tengok kepada hadis pertama tadi, la yadkhulul jannata aqul wala mannan wala mudminu khamrin wala waladu zina. Muka surat 19, Ibn Hibban mensahihkan hadis ini. Ibn Hibban mensahihkan hadis ini. Sebab ada ulama kata hadis dhaif. Namun Ibn Hibban mensahihkan hadis ini meskipun terdapat percanggahan riwayat antara Sufyan Al-Thawri dengan Syu'bah. Kata Sufyan Al-Thawri daripada Salim bin Abi Al-Ja', daripada Jaban, daripada Abdullah bin Amru. Syu'bah kata daripada Salim, daripada Nabi, daripada Abdullah. Pak kesan di sini. Daripada Salim bin Abi Al-Ja', daripada Jaban, daripada Abdullah bin Amru. Dan yang kedua ialah daripada Salim, daripada Nabi, daripada Abdullah bin Amru. Baik. Imam Al-Bukhari rahimahullah da'afa, melemahkan hadis ini. Melemahkan hadis ini, justru hadis ini tak ada dalam Sahih Bukhari. Baik, setelah menjelaskan percanggahan di atas, kata Imam Bukhari, Jaban tidak diketahui mendengar daripada Abdullah. Abdullah di sini kita faham dah kan, Abdullah bin Amru bin Al-As. Jadi kata Imam Bukhari, Jaban tak diketahui. Maknanya dia cuba mengesan rekod lah ataupun juga periwayatan daripada Jaban bin Abdullah bin Amru bin Al-As ni ada ke tidak. Jadi bagi kesimpulan Imam Bukhari, dia kata tak diketahui bahawa si Jaban ini mengambil riwayat daripada Abdullah bin Amru. Jadi kita ni bila kita baca dan ataupun kita tahu, kan, kita bacalah contohnya, maknanya bila kata para ulama pengkritik hadis, maka kita pun rasa hadis ni ada masalah dah ni, kan? Hadis ni termasuk dalam hadis maklul, hadis yang cacat dah, kan? Mana mungkin pada sangkaan awal kita lah, pasal apa? Ulama ada mengeluarkan komentar dari sudut al-jarh wa ta'dil kepada perawi hadis. Baik, tidak pula Salim daripada Jaban ataupun daripada Nabi. Demikian dalam kitab beliau yang bertajuk At-Tarikh Al-Kabir. Tarikh Al-Kabir ini kitab Imam Bukhari. Kitab Imam Bukhari ada banyaklah. Biasa yang masyhurnya Sahih Bukhari, kemudian Al-Adabul Mufrad. Itu yang biasa, kan? At-Tarikh Al-Kabir. Dia lebih kepada nama-nama ataupun kitab yang mengumpul nama-nama perawi. Baik. Ahli hadis sepakat bahawa Imam Bukhari lebih menguasai kritik hadis
daripada Ibn Hibban. Okey, muka surat 28. Dari sudut keluasan ilmu, kan? Sebab apa? Sebab Imam Bukhari tadi kita dapat fahamlah dha'afa melemahkan perawi ini berbanding dengan Ibn Hibban. Kan Ibn Hibban Al-Busti dia meninggal bila? 405 Hijrah berbanding dengan Imam Al-Bukhari meninggal bila? 256 Hijrah. 405 kan tolak 256 lebih kurang berapa? 150 lebih tahun lah lebih kurang tak? 250 400. Kan? Nah, saya kira simple calculation lah. Jadi sekitar 150 tahun selepas kematian Imam Bukhari, maknanya para ulama sepakat bahawa dari sudut keilmuan Bukhari dilihat lebih menguasai berbanding dengan Imam Ibn Hibban. Baik. Kemudian sanad yang kedua daripada hadis tadi juga, slide tak go daripada hadis tadi juga bahawa muka surat 20 tu, selain riwayat Abdullah bin Amru, hadis ini juga ada diriwayatkan menerusi jalan Mujahid. Maknanya bukan Abdullah bin Amru sahaja. Ada perawi lain, ada sahabat lain yang mendengar hadis ini, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Cuma berbeza matan. Kan? Kata Nabi, ya la yadkhulu waladu zina, tidak akan masuk syurga anak zina wala syai'un min naslihi, dan ila sab'ati abna'il jannah, dan sehingga kepada 7 keturunan. Baik. Ini juga biasalah kita kata mungkin dari sudut orang Melayu berpegang misalnya dengan sumpahan. Kan cerita Masyuri ke apa ke sehingga habis 7 keturunan. Tak? Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Abdun bin Humaid dan Imam An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra. Baik. Terdapat percanggahan, maknanya ittirab kan, yang sangat parah kata penulis dalam sanad hadis ini. Dan menurut Imam Ad-Darqutni, percanggahan riwayat dalam hadis ini sehingga mencapai 10 usi. Maknanya ada 10 riwayat tadi itu. Baik. Sebahagian riwayat mengatakan daripada Mujahid, daripada Muhammad bin Abdul Rahman. Kalau kita tengok maknanya hadis ni daripada siapa? Daripada di situ ada 10 usi. 10 jalur periwayatan. Yang pertama, contoh yang ada dalam buku kita ni, daripada Muhammad bin Abdul Rahman. Dan Mujahid ambil daripada dia. Baik. Dan yang kedua, sebahagian yang lain daripada Mujahid, daripada Ibnu Umar. Kan, daripada Ibnu Umar. Kalau yang tadi tu ialah daripada Abu Hurairah. Kan, hadis yang pertama tadi tu daripada Abdullah bin Amru. Abdullah bin Amru bin Anas. Baik. Jadi yang ni daripada Ibnu Umar, daripada Abu Hurairah. Dan riwayat lain daripada Mujahid, maknanya mauquf. Kita pun tahu juga tuan-tuan tak, hadis Nabi ini selain daripada kategori makbul dan mardud, selain daripada mutawatir dan ahad, ada satu lagi ialah dipanggil yang disandarkan, kan? Maknanya ada hadis ialah hadis mauquf. Kalau bahasa mudah ni orang panggil asar, kan, yang disandarkan kepada sahabat. Yang ketiga ialah maqtu', kan, yang disandarkan kepada tabi'in. Baik. Selain percanggahan riwayat, setiap sanad daripada hadis ini mengandungi perawi-perawi yang diperkatakan oleh ahli hadis tentang kelemahan hafazannya. Kalau kita perhatilah tengok betapa ulama dulu ni bandingkan dengan zaman kita hari ini, zaman ada internet, memudahkan kita banyak kerja. Kalau dulu, kan, bayangkan
kalau zaman inilah, ni zaman bila kalau Imam Daruqutni kan, ataupun juga Imam Ibn Hibban tadi tu tahun 400 lah lebih kurang, ataupun mungkin lebih lagi kan Imam Nawawi tahun 700 dan sebagainya, lebih kurang lah. Jadi syarah bagi hadis. Bila masuk kuliah, dia bagi hadis kan, takhrij hadis ni. Contohlah kata utlubul ilma walau bisin kan, yang popular dah dia bukan, ataupun ada yang kata hadis dhaif kan, ada yang kata hadis palsu. Jadi bila pensyarah ni Dr. Abdul Mawjud Muhammad Abdul Latif pagi ni, kemudian kita pun masuk library. Masuk library ni menggunakan kaedah apa? Istiqra' wa tatabbu', belek selai-selai. Kan? Zaman belum ada internet, dengan bangunnya mau buku dan sebagainya dengan kesusahan. Kemudian kumpullah berapa jalur periwayatan daripada berapa buah kitab hadis. Kan? Buat bahas. Kalau di masa belajar dulu, budak-budak panggil buat bahas-bahas ni. Kalau budak hari ni dipanggil assignment lah, tugasan. Kan? Jadi kumpul lah. Satu perawi okey, satu getah kajang. Kan? Kan? Nampak saya yang ni. Mana kalau kitab, misal kata kalau dalam kitab Sunan Tirmizi, ada berapa jalur periwayatan. Kan? Pecah. Begitu sekali. Itu zaman manual. Kan? Zaman manual. Jadi, apatah lagi yang dibuat oleh para ulama terdahulu, kemungkinanlah ada bersamaan, tapi mereka tu lebih hebat lagi dari sudut ingatan dan hafazan terhadap sanad dan matan hadis. Banding dengan kita ni ujung jari pun tak lekat ilmu. Kat saya lah, maknanya begitu. Itu antara secebih pengalaman belajar dipanggil Jabatan Hadis masa di Al-Azhar dahulu. Baik. Jadi selain pencanggahan riwayat, yang tadilah bila kita jumpa dah ulama ada beza pandangan tentang keadaan perawi ni, mana kita KIV dulu kan. Jadi perawi ni ada masalah dan hadis yang diriwayatkan tadi sudah daripada makbul kan kepada mardud, maknanya akan jadi dhaif kan. Ini yang simple lah kan. Itu sebab saya tak pastilah kalau dari sudut orang awam ni kan, bagaimana maknanya, setakat mana kefahaman ilmu mereka kan. Kecuali saya buat survey, kita dapat tahulah misal kata tahap berapa mudah kan. Tu perlu ke? Tanya tuan-tuan, perlu ke nak buat survey untuk dapatkan tahu nak level ni? Baik. Daripada keterangan di atas, boleh dirumuskan bahawa hadis dengan lafaz seperti ini, kata penulis ini, semuanya lemah. Semuanya lemah. Bahkan terlalu lemah. Bahkan ada juga yang dhaif jiddan, sehingga beberapa pakar hadis menilainya batil dan palsu. Dan kita biasa kitab yang masyhur yang disusun ataupun yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi ni apa dia? Talbisu Iblis. Kan? Jadi itu antara kitab dia lah, Talbisu Iblis. Jadi Imam Ibnul Jauzi ni dia susun satu kitab berkenaan dengan hadis-hadis palsu ni. Dan dalam yang dinamakan sebagai Al-Mawdu'at. Mawdu'at ni kita maklumlah tak, hadis palsu orang panggil hadis mawdu' dalam bahasa Arabnya. Baik, jadi Al-Mawdu'at ada kitab yang mengandungi hadis-hadis palsu yang disusun oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Ini abad ke-6 rasanya, abad ke-5. 500 lebih, mana abad ke-6. Dia lebih dahulu daripada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada orang confused kan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang ini adalah Ibnul Jauzi. Ini awal lagi. Kan? Baik, kemudian sesiapa kata penulis yang menilai hadis ini sebagai lemah,
apatah lagi batil dan palsu, maka sudah tentulah tak kandungan hadis ini juga tak boleh diterima. Kan? Macam fadilat lah tak tuan-tuan. Bila fadilat tu hadis ni lemah, kan, maka fadilatnya tidak sahih. Apatah lagi kalau hadis yang menyebutkan tentang fadilat suatu amalan, itu hadis palsu, lagi teruk. Tak? Kita berada pada bulan Rejab. Macam-macam amalan yang ada berlegar sekitar kita. Mungkin bagi kita orang awam, tak terasa sangat kot. Rejab pertama, malam Jumaat pertama, ada amalan tertentu. Tidak ada yang sabit, tidak ada yang sahih. Kan? Jadi, kalau ada pun hadis yang tidak sahih, artinya maka amalannya juga, fadilatnya juga adalah tidak sahih. Baik, balik kepada cerita kita, seperti bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghukum seseorang kerana dosa orang lain. Dan Allah tidak akan menghukum seseorang dengan dosa orang lain, maka tidak masuk akal jika anak zina terhalang daripada masuk syurga kerana dosa yang dilakukan oleh mak ayah dia. Dan kita pun fahamlah konsep apa dia? Konsep dosa ini tuan-tuan, maknanya ini juga dalam pandangan Imam Syafi'i, Imam Nawawi, kan, dan sebagainya, bahawa tidak ada konsep pewarisan dosa. Ini bukan cerita inherited sin dalam Christianity. Maksud di sini ialah oleh bila anak tak solat, maka ayah dapat dosa. Ini juga berlegar dalam masyarakat kita, betapa kita ni, saya lah tak solat, anak tak tutup aurat, ayah dia tak dapat dosa. Yang ayah dia tu dapat dosa kerana tidak mendidiknya, tidak didik anaknya dengan ajaran agama yang betul. Bagi tahu bahawa kena tutup aurat, begini. Kalau anak tu degil juga, maka di luar daripada tanggungjawab ayah dia, dan ayah tidak berdosa. Ini kadang-kadang berlaku. Baik, kata Ibnul Jauzi tadi, apakah dosa anak zina sehingga terhalang daripada masuk syurga? Isu kita ialah betul ke anak zina ni tak boleh masuk syurga kerana dia tu sendiri bersih ke tidak? Cuma mungkinlah stigma orang kita ni tak. Bila anak zina kita pandang negatif, kita pandang hina dan seumpamanya, walhal budak tadi tu tidak bersalah. Dia banyak isu lah. Kan, isu misal kata soal bin binti ni nak letak bin kepada kan nama dia begitu saja. Dia ada efek kesan psikologi juga kepada anak tadi apabila ditanya oleh rakan-rakan sekelas dan seumpamanya. Mungkin kita tak rasa, cuba kita sendiri. Dia adalah, kan, bagaimana penyelesaian, adalah pandangan-pandangan dalam majlis fatwa. Kan, mungkin tuan-tuan boleh rujuklah, tengok nanti. Baik, jadi hadis-hadis ini menyalahi prinsip-prinsip asas ataupun usul dalam Islam. Dan yang terbesarnya ialah satu potong ayat Quran, la taziru waziratun wizra ukhra. Artinya seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Contoh yang saya sebutkan tadilah, kan, bila anak tak semayang, ayah tak tanggung dosa, tapi ayah sebagai ketua keluarga wajib memberitahu, wajib mengajar ilmu agama kepada ahli keluarganya. Baik, jadi prinsip sahihkan hadis ini. Mereka yang mensahihkan hadis ini. Sebab ada ulama tadi, kan, dalam ulama berbeza pandangan tentang kedudukan hadis ini. Kita kata ada dua tak. Yang pertama, hadis ini kata kumpulan pertama, hadis ini dhaif. Kata kumpulan yang kedua, hadis ini sahih. Kalau yang kata sahih sekalipun, maknanya mereka sepakat bahawa dosa itu tidak ditanggung oleh orang lain. Kan, la taziru waziratun wizra ukhra.
Jadi oleh itu mereka tidak memahami kandungan hadis ini secara zahir. Maknanya bila Nabi SAW sebutkan la yadkhulu waladu zina, tidak masuk syurga lah anak zina ni sampai kepada 7 keturunan. Mana kita rangkumkan sekali dua mafhum hadis tadi itu. Jadi tak boleh kita nak baca secara zahir dan kena takwil dengan supaya selari. Kemudian Imam Ibn Hibban misalnya dalam buku kita lah muka surat 21, setelah beliau meletakkan kesahihan riwayat pasal kata Ibn Hibban bagi dia sahih. Kan kita juga tidak bincang secara detail ni. Saya dah sebutkan juga mungkin dalam kuliah-kuliah lain lah, Maulana Asri dan sebagainya sebagai figura hadis kita ni. Jadi tentang dia panggil pro and con kan, imam-imam hadis ni ada yang tasahul, tak, yang lebih bermudah-mudah di dalam tasahih dan juga tadaif, mensahihkan hadis dan yang mendhaifkan hadis. Ini memang adalah contoh-contoh yang disebutkan tadilah, juga termasuklah seperti Imam Al-Hakim An-Naisaburi, kemudian Ibnu Jauzi dan sebagainya. Namun bila kita baca pandangan mereka ni kan, kita berlepas diri. Janganlah kita masing-masing ada pandangan, ada ijtihad yang tersendiri di dalam melakukan penilaian kepada sesuatu hadis. Mungkin dari sudut kalau kita kata satu lagi lah, tersilap ke apa ke, wallahu a'lam kan. Jadi kalau kita rasa okey, saya tak setujulah dengan pendapat Imam A, dia kata sahih. Saya setuju, saya lebih kepada hadis ni hadis dhaif. Tak apalah, terpulanglah, ataupun sebaliknya. Kan terpulanglah kepada masing-masing. Yang salahnya ialah kita mencela ulama tadi, sedangkan kita dituntut untuk bersangka baik bahawa mereka buat ataupun ijtihad untuk menghasilkan sesuatu kebaikan dalam agama. Mereka bukan yang sebaliknya. Kalau soal mereka nak bawa kepada yang terpesong, itu wallahu a'lam kan. Baik. Jadi setelah menetapkan kesahihan riwayat Abdullah bin Amr tadi, bukan anak yang lahir kerana zina. Kan, bagaimana fahaman kita tak? Kalau fahaman zahir hadis tadi, bila sebut anak zina, artinya budak tu lah kan. Tak, akan tetapi ia juga berani melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Jadi itu masuk dalam apa yang disebutkan dan dimaksudkan dengan waladu zina. Bukan anak zina sebagaimana kita faham dari sudut literal ataupun dari sudut bahasa. Kata Imam Ibn Hibban lagi, makna penafian Nabi SAW bagi anak zina daripada masuk syurga, padahal anak zina tidak menanggung dosa orang tua dia, yakni anak zina biasanya lebih berani melakukan perkara yang dilarang. Kan? Anak zina lebih berani daripada melakukan perkara yang dilarang. Jadi mungkinlah kan, mungkin dari sudut faktor persekitaran, kita nak judge secara pukar, tak boleh. Kena hati-hatilah, sebab ada orang dia pukul rata je. Kan, dia pukul rata tengok kepada keadaan latar belakang, tempat persekitaran dan sebagainya. Orang-orang yang tadi tu cepat-cepat kata begini. Tak boleh. Kan? Itu memang tidak diajarkan, malah sama sekali ditegah dalam Islam. Dan Nabi SAW menyalahkan, maksudnya ia tidak masuk syurga yang akan dimasuki oleh orang yang bukan berzina, yakni orang yang tidak berani melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Jadi jelaslah bahawa yang dimaksudkan di situ ialah iaitu tidak masuk syurga orang yang akan dimasuki orang yang bukan penzina. Jadi
Tapi kalau seorang tadi berzina, contoh kata tadi tak, kan? Tak masuk syurga. Ada situ tu kita pun pahala kita baca hadis-hadis berkenaan tauhid dan sebagainya. Kan umat Islam ni, orang Islam ni lambat laun dia akan masuk syurga sekiranya iman dia masih ada. Kecuali imannya telah terbatal. Kan gugur, batal syahadah, dua kalimah tauhid memang dia jadi syirik. Memang bila syirik dosa tidak terampun dan dia akan kekal dalam neraka. Kalau dia buat dosa besar, kan, banyak mana sekalipun dan kita kata diazab memang cukup lama lah, cukup lama dalam neraka, tapi dan dia masih lagi berpeluang untuk masuk syurga dengan syarat apa dia? Imannya masih ada. Maknanya dia ni sebagai seorang Muslim dan akidahnya belum terbatal. Itu sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, kita kena tahu apa dia batas antara iman dan kufur. Dia sebagai satu peringkatan. Kita belajar tauhid dan pada masa yang sama juga kita kena mengaji, kena belajar syirik. Kan? Kita belajar sunnah, kita kena belajar juga apa benda lawan kepada sunnah, iaitu bid'ah. Kalau tidak, tak nampak. Kan? Tidak akan nampak benda ni, benda tauhid mengesahkan Allah, dan yang oppositionnya adalah menduakan Allah, iaitu syirik kepada Allah Ta'ala. Syirik dalam konteks percakapan, dalam konteks peribadatan dan pelbagai lagi juga kita kena tahu tak, kita kena mengaji. Bukan hanya sekadar mengucap dua kalimah syahadah Islam, kan, kemudian bila cukup waktu solat, kan, bila masuk bulan Ramadan puasa, bila masa zakat bayar zakat, kan, ada rezeki pergi umrah, kan, haji, itu saja tidak memadai. Benar-benar terjaga. Dan akidah itu mesti benar-benar terjaga. Itu masalah kita ni. Baik. Kemudian seperti Ibn Hibban juga, Al-Baihaqi tidak memahami hadis secara zahir. Beliau berpendapat bahawa anak zina memang tak masuk syurga kalau dia buat perbuatan zina sebagaimana yang dilakukan oleh ibu bapanya. Beliau kata dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Al-Baihaqi ni juga ada banyak kitab, antara yang masyhurnya adalah Syu'abul Iman lah, kan, selain daripada Sunan Al-Baihaqi. Ada juga satu lagi Ad-Da'watul Kabir yang menghimpunkan doa-doa lepas dalam solat, kan, dan sebagainya. Tapi dia cukup ringkas lah berbanding Nawawi. Kan, saya ada kitab ni tapi dalam bentuk digital lah. Saya cari, saya download. Dan bila ada kuliah di surau ke, ataupun yang online pun saya tunjuk, inilah dia sebenarnya. Imam Al-Baihaqi yang meninggal 40458 pun ada misalnya berkenaan dengan zikir-zikir selepas solat. Tak. Zikir-zikir selepas solat, bila lepas salam, apa yang kita baca? Kan? Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ada dalam hadis sahih Muslim. Itu sekadar contoh. Kalau contohnya, okey, selinganlah, nak settle yang ni dulu. Kalau saya amat mengharapkan supaya tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kuliah kita ni, kalau yang dah beramal, alhamdulillah. Yang belum beramal ataupun yang belum tahu, boleh semak, kan? Buka dalam Al-Baihaqi pun ada, dan memang ada disebutkan di dalam Sahih Muslim yang lebih awal daripada kitab-kitab Imam An-Nawawi dan Imam Al-Baihaqi tadi. Itu benda. Sebab apa? Sebab masyarakat kita lain, kan? Itu yang pelik ni. Baik.
Balik pada cerita buku kita. Kemudian bagi penulis ini, hadis ini tidak perlu disebarluahkan. Okey, kita tengok yang ni satulah, ada dua. Kan? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahli, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Nak tunjukkan, nak ceritakan bahawa kita manusia ni, lahir ni, orang panggil apa? Zero knowledge. Tak. Kan? Allah keluarkan kita ni daripada perut mak kita, la ta'lamuna syai'ah. Kamu tak tahu apa pun. Wa ja'ala lakum sam'a, Allah jadikan kepada kamu pendengaran. Telinga. Kan? Kerana mungkin juga ada yang mendengar tanpa telinga. Ada ke? Kan? Mungkin bagi kita, kita rasa, iyalah. Kan? Baik, Allah jadikan kepada kamu akan pendengaran, wal absar akan penglihatan, wal afidah dan hati, la'allakum, mudah-mudahan dengan tiga benda ni, pendengaran, absar dan afidah ni, penglihatan dan hati, kamu, yakni kita akan tashkurun, bersyukur kepada segala kurniaan tadi. Kan? Jadi, artinya poin di sinilah, bayi yang lahir, zero knowledge. Walaupun pakar-pakar perubatan dan sebagainya, dia kata memanglah kita boleh interaksi dengan baby tadi. Dekat sejak dalam perut, bagi dengar muzik ke, bagi dengar Quran ke, kan. Itu mungkin adalah pro dan kontra. Baik, yang keduanya ialah dalam surah Al-Isra ayat 14 dan 15, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan manih tada, maknanya siapa yang sini ni, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah, maka sesungguhnya fa'innama yahtadi li nafsi, dia buat itu untuk li nafsi, untuk diri dia. Wa man dhalla, lawan kepada huda, barang siapa yang sesat, fa'innama yadillu 'alaiha, maka sesungguhnya dia tersesat bagi diri dia. Kan, la tazidu waziratun wizra ukhra, yang kita baca tadilah. Maka orang lain tak menanggung dosa. Kan, orang lain. Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina, dan kata Allah Ta'ala, kami tidak akan mengazab. Kan, wa ma kunna mu'adzibina, kami tidak akan mengazab hatta nab'asa rasul, hidayah kepada satu kaum atau masyarakat. Sebagaimana ada pandangan tentang masyarakat Arab jahiliah. Kan, masyarakat Arab jahiliah 500 tahun lebih kurang lah, bandingkan dengan Jesus Christ, Nabi Isa tahun 1 Hijrah, 1 Masih, dan Nabi kita lahir pada 570, kan lebih kurang lah 500 tahun. Di Jaziratul Arab, di semenanjung tanah Arab itu, yang tidak ada perutusan Nabi. Persoalan yang timbul, apakah benar terputus? Putus ke? Kalau betul terputus daripada zaman fatrah, dia panggil tak, zaman yang tidak ada Nabi, maka mereka tadi itu, masyarakat di suatu tempat tadi itu, dikenali sebagai ahlul fitrah. Kan? Kalau ceritalah, kan isu yang agak kontroversi juga ni, mak ayah Nabi dalam syurga, dalam neraka. Kan? Pon Nabi SAW dalam beberapa kitab hadis dan sebagainya. Jadi kalau bagi saya melihat bahawa kalau di Mekah sana pada masa itu, secara umumnya oleh Kaabah berada di Mekah, dan orang Arab itu mengerjakan ibadah haji saban tahun, walaupun mereka ada yang tawaf dalam keadaan bogel, kan, tetapi ibadah haji itu tetap dikerjakan, kan, iaitu sebahagiannya, tak semua. Yang melampau, yang masih lagi mengamalkan ataupun mengikut agama Hanif, yakni agama yang dibawa
dikembangkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Kan mereka adalah agama Hanif. Maka kita kata sebahagian daripada penduduk Mekah, sebahagiannya adalah yang penganut agama Hanif. Kan? Dan sebahagian dan atas dasar itulah Allah memanggil mereka dengan gelaran musyrikin, kan, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Jadi ini bermakna dosa pahala, surga neraka hanya akan diambil kira setelah Quran dibacakan kepada kita. Kan, bab dosa, bab pahala ni. Sebab apa? Sebab dah ada Nabi dan Rasul. Saya di kampus, saya mengajar, kalau kursus umum universiti ni dia panggil falsafah dan isu semasa. Yang keduanya ialah pemikiran sains dan teknologi. Yang ketiga, sains, teknologi dan manusia. Jadi intronya dalam bab pertama ni, first chapter ni cerita bab ilmu. Saya sebutkan pada pelajar-pelajar mengapa bila menyentuh tentang ilmu, kan, biasanya kepada ahli-ahli falsafah di Greece ataupun di Greek ataupun di Yunani. Mengapa? Apakah mereka itu kelompok pertama yang berilmu? Kan? Tidak. Kan? Kerana ilmu ini daripada zaman Nabi Adam lagi dah ada dah ilmu. Cuma kan, mengapa orang barat merujuk mereka? Kerana mereka ada apa kita panggil dokumen bertulis yang berbeza dengan kuniform ataupun juga bahan-bahan catatan yang ada dalam tamadun-tamadun seperti tamadun Mesopotamia, tamadun Nil, tamadun Indus ataupun India dan juga China. Itu beza sebab mereka ada buku lah kalau kita bahasa mudah hari ini. Yang mereka ada buku yang ditulis. Itu hebatnya pencapaian pada zaman Yunani dahulu sebelum Socrates, Plato dan Aristotle ni tiga nama besar. Sebagai ahli fikir, persoalan yang biasa kita tanya daripada kecil lagi pun. Kita ni dari mana, untuk apa berada di sini dan lepas ni nak ke mana. Tapi oleh kerana mereka ni tidak ada rekod menunjukkan bahawa adanya Nabi dan Rasul dalam kalangan mereka, lalu mereka cuba menyelesaikan masalah berdasarkan kepada akal semata. Dan akal tidak mampu untuk nak mengenali hakikat ketuhanan. Akal tak mampu untuk nak mengenali hakikat ketuhanan, dan ketuhanan hanya dapat diketahui dengan wahyu sahaja. Memanglah dalil akal ada, kan, dalil akal ni tentang kewujudan Tuhan yang kita belajarlah, tapi dari sudut hakikatnya kan akal saja tak mampu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala hantar manusia iaitu Nabi dan Rasul untuk membawa wahyu kepada akal dan juga deria. Baik. Sebagai kesimpulan, kita baca tengok yang kata penulis ini, hadis ini yang tadilah tidak perlu disebarluaskan kepada khalayak. Sebab apa? Bimbang boleh berlaku salah faham dalam kalangan masyarakat. Biasalah ada mungkin setengah hadis ini pun ada juga. Kan? Jadi tak boleh. Sebab orang awam ni pun dia pelbagai tahap. Ada yang jenis cakna, ada yang jenis tak kisah, ada yang kisah, kan, macam-macam lah. Yang macam-macam ni, maka kita bimbang dan akhirnya tak perlulah disebarluaskan, dibimbangi, boleh berlaku salah faham dalam kalangan mereka. Mereka adalah sebahagian daripada umat kita. Mana anak zina tadi itu, kan, kita maklum mereka tidak berdosa. Dan kalau ada sekalipun kan malah kita perlu juga menjaga aib mereka. Biasa tak tahulah
kan? Ataupun juga anak angkat. Kalau bukan anak zina pun, anak angkat pun, kita perhati tengoklah, kan? Nama ni. Kokoklah ada anak kita ke, cucu kita ke, tuan-tuan. Bila kita tengok nama pelik sekian, kan? Kita boleh agak lah, tapi tak bolehlah kata nak cepat-cepat nak judge bahawa, kan? Begitu dan begini. Baik, jadi seperti anak-anak yang lain, mereka berpeluang untuk menjadi anak yang soleh, berguna untuk agama dan umat. Cumanya, tadilah, kalau persekitaran mereka tinggal tadi itu, mereka tinggal di mana? Kan? Persekitaran yang mereka tinggal tadi itu juga boleh membentuk dan mempengaruhi tingkah laku dan pemikiran kita. Kan? Bukan setakat mereka, kita sendiri pun, kan, kita ni, maknanya boleh terpengaruh dengan, kan, persekitaran kita. Apatah lagi anak cucu kita, dan apatah lagi dengan mereka ini pula. Kan? Dan maka kita wajib didik dan bagi motivasi kepada mereka pelbagai bentuk kebaikan, dan bukan untuk kita nak memperlekeh ataupun merendah-rendahkan mereka. Sebab apa? Sebab siapa saja asalkan Muslim, mereka berpeluang untuk meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pula jangan duk rasa suci. Aku ni sekarang banyak dah pahala sekarang, jangan. Kerana memang last sekali jadi muflis tak, kerana sebab-sebab yang tertentu, wal'iyadzubillah min zalik. Baik. Jadi saya kira sekadar itulah kot untuk malam ini. Ada soalan ke? Kalau boleh jawab lah. Senyap belaka ni. Assalamualaikum Dr. Zaim. Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya tentang zikir tu lah. Zikir lepas solat tu kan. Bagaimana kita nak mengatasi sebab benda ni dah jadi cadang daging lah, gimana mana pun tidak zikir tu jugalah. Bagaimana kita nak bagi teguran lah ni, sebab kan dulu ada ustaz bagi teguran tapi dia orang masih mengamalkan tu pihak-pihak surau. Banyak tambahan yang yang kita tak pernah dengar lah. Macam mana tu ni? Benda ni ibarat. Terima kasih comel soalan tu. Maknanya ibarat nak tarik rambut dan tepung. Kan? Bila kita bercerita tentang bagaimana kita nak beramal berdasarkan kepada amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan sumbernya juga sahih, kan? Mungkin pada peringkat awal kita akan hadapi cabaran. Sebab masyarakat dia tak nampak tahu. Dia tak nampak. Kan? Bukan zikir saja, masalah solat sendiri pun tata cara solat. Perihal mengangkat kedua belah tangan. Takbir ni. Kan? Tapak tangan lurus tak? Bukannya macam ni kan? Ini takbir solat dah. Mana perihal mengangkat kedua belah tangan, raf'ul yadain. Kan? Ketika takbiratul ihram. Baik. Yang ni angkat tangan tu sunat, tak angkat pun tak apa, tapi alat-alat nak angkat kena tapak tangan dulu. Sama ada parah telinga ke, parah bahu ke, parah dada ke, tapak tangan menghadap kiblat. Yang ni dulu kena faham. Kalau selagi benda ni, walaupun benda ni sunat, benda ni tak settle, nak settle hak yang lain tu memang bagi saya lah agak payah. Setelah saya duduk mengajar tata cara solat ni daripada 2007 lagi. Malam tadi pun duduk sembang kat surau kan, lepas maghrib ni kita duduk sembang menunggu isyak ni. Macam mana kata ustaz? Katakan
usahalah kan. Kalau orang tadi tu dia masih lagi takut lama, dia tak usaha nak cari aku ni solat puluhan tahun dah, bagaimana aku nak semok lah begini-gini kan. Hari ni tuan-tuan boleh semok sendiri, buku-buku ada dalam YouTube, macam-macam ada kan. Tak percaya pada saya, tak apa, okey, semok kepada buku sendiri kan, tengok dengan video, dengan gambar, pelbagai lagi. Macam ni rupanya, maknanya dengan niat untuk nak mencari yang manakah satu amalan dan sumber yang sahih zikir tadi pun sama juga kan. Jadi sebahagian daripada kita adalah saya berikan pesanan lah, apa panggil titipan kepada adalah anak-anak kita yang jadi imam di beberapa surau tempat yang saya ada kuliah lah. Maka jawapan daripada pelajar tadi tu yang jadi imam, bila dia try sekali kan, kemudian dia dinasihati oleh pihak jawatankuasa surau, okey, maknanya proseed yang sedia ada. Kan? Jadi tak apalah, cuma kita pelan-pelan. Bagi saya lah, pelan-pelan bermakna kita ambil pendekatan lepas solat kita sembang. Kita sembang sikit. Seorang dua kan, bahawa yang betulnya begini. Kita tidak boleh nak memaksa, kita buka minda. Jentik minda yang betulnya begini. Habis yang saya buat ni salah ke? Bukan soal. Kita mulakan dengan astagfirullah 3 kali tak? Kerana ada hadis sahih Muslim. Kan dia sekali dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adapun yang menjadi kelaziman kita tu astagfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Satu kata-kata ataupun zikir yang cantik. Tetapi kan, cari mana hadis dia. Mana hadis dia yang menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk baca zikir itu selepas solat ataupun kita panggil wirid solat. Ada ke tidak? Situ je. Kan? Pelan-pelan lah nak jentik minda ni kan, nak berubah ni tidak semudah itu kalau tidak ada pengetahuan, tidak ada kefahaman dan tidak ada. Contohlah kata, okey aku nak cari tentang zikir yang sabit daripada Nabi selepas solat. Pertamalah salam. Salam kanan dan kiri, apa yang Nabi baca. Kan? Bukannya pertahankan, saya ambil daripada saya sekarang, salah. Bukan isu soal salah atau betul, tapi soal bagaimana kita nak mengamalkan amalan yang ada dalam hadis yang sabit dan sahih. Jangan pula kita pelekehkan. Member tu nanti marah pula, kan akhirnya menjauhkan diri dia dengan kita. Bantu dia supaya dia tahu, dia faham. Memang cabaran ni siapa Tuan Basir, memang tidak semudah itulah kan. Betul Tuan Doktor, sebab satu lagi masalahnya bila di kampung-kampung ni, contoh saya ni orang luar tapi orang rumah saya ni orang Jertih Besuk Lantan je lah. Kebanyakan saya adik ipar saya ni orang pondok. Dia selalu dia orang ni rujuk kitab lama. Kitab contoh yang ni Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyan ni banyak ni yang bacaan tambah-tambah ni, saya tanya lah dari mana datang ni. Sebab kitab ni dia tidak ada dalil. Kitab ni tak ada dalil. Kalau kitab yang baru-baru, kitab-kitab kata macam saya sendiri, saya tunjuk dalam keluarga saya buka ni apa tu Al-Azkar Imam Nawawi, tu semua ada dalil. Kalau kitab-kitab lama ni Hidayatus Sibyan, kitab-kitab yang ni kitab-kitab Patani ni lah. Kita bukan nak pelekeh ni doktor, tapi kebanyakan kitab-kitab memang dia tak ada dalil. Betul. Tapi itulah pelan-pelan lah. Tapi kita kata apa, sebab kalau masalah apabila seorang itu ta'assub dengan pegangan dia, ini yang susah. Kan? Itu sebab Islam melarang ta'assub. Ta'assub pada pasukan bola kah? Ta'assub pada warna kah? Ta'assub pada menu makanan kah? Apa jua ta'assub dah Islam
Islam menganjurkan sikap sederhana. Kan? Dengan cubalah lagi pelan-pelan, mudah-mudahan kan bincang sikit, jangan kita senggah, jangan kita marah, mana kena bersabar. Kan mungkin 5 tahun. Kalau tempat saya sendiri pun memang saya dengan ustazah lah, masa budak-budak ni anak-anak kecil lagi, okey, kita kuliah subuh kuliah maghrib, kuliah subuh kuliah maghrib, kan. Masa tu kita gilir pula, lepas kuliah subuh, okey, saya balik jaga anak, ustazah pula pergi ajar orang ngaji Quran, kan. Lepas pukul 8 barulah kita keluar nak cari makan. Ini nak cerita lah, bukan kata nak ungkit tak, maknanya kan kita cuba buat lah, nak bantu masyarakat supaya masyarakat tahu dan faham. Jadi benda tu ambil masa. Dan hari ni tak semua pun boleh, kan. Dan kalau di tempat saya ni, alhamdulillah, orang boleh terima. Alhamdulillah, ada banyak kesedaran, kita jentik minda. Kan, orang nak terima. Ini dia sumber dia. Baik yang tuan-tuan, okey, cuba tuan-tuan cari sumber. Situ saja. Cuba tuan-tuan cari sumber. Kalau dia jenis tak cari, tak apalah, kita nak kata apa, kita cari orang yang boleh fikirannya terbuka untuk beramal berdasarkan kepada sumber yang sahih. Itu je, cabaran memang ada di mana-mana. Kena bersabarlah. Nak orang kata macam-macam tu perkara biasalah. Tak, kita senyumlah setakat mana yang boleh panas telinga ke, kan. Merah padam muka ke, itu sebagai salah satu daripada bentuk ujian kepada kita. Nak kata apa, tuan? Cuma bagi kita lah, mana tuan-tuan yang hadir kelas kan pada malam ini, okey, daripada yang tadi tu, masa ketika angkat tangan tu, walaupun angkat tangan tu sunat, okey, pastikan telapak tangan dulu ada kiblat. Dan juga kaki tu lurus. Dulu, ini first, saya lah. Kan, dalam konteks solat ni, bagi lagi. Orang kata bagi tak boleh pergi. Kalau step pertama dia tak lepas lagi kan, macam Tok Guru silap lah tak? Kan, Tok Guru silap ke, Tok Guru tari ke, kan, langkah pertama tu pun tak betul, jenuh lah, kenapa betulkan dulu. Walaupun tadi tu mengangkat tangan tu adalah sunat, tapi kita kena tahu bahawa yang menepati hadis Nabi adalah telapak tangan menghadap kiblat. Bukannya kan macam ni tak, kan, macam-macam lah tangan duduk rekuk apa ke, yang tu dulu. Pak saya pun ada juga. Macam mana? Tu kalau kita sembang lepas maghrib ni, kan, kalau tak ada kuliah, kita duduk, kita sembang, kan, sikit. Orang yang dia ada keinginan untuk nak tahu, okey, dia datang jumpa, tanya ustaz, nak tanya sikit lah, bla 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 bla. Yang tak ada lah, nak kata apa. Sebab kita tidak boleh nak memaksa. Siapa tak nak, kan, dia buat berdasarkan atas dasar apa, dia buat atas dasar ilmu ke, dia buat atas dasar ikut-ikutan. Itu sahaja yang usaha dan yang setakat kemampuan kita. Wallahualam. Boleh. Assalamualaikum. Boleh doktor. Assalamualaikum. Cuma ni doktor bagi kekuatan ke kami, tolong doa kami ya. Kita pakai doa lah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Contoh lagi tak, kan, benda-benda yang simple je. Masa antara azan dan iqamah, tu waktu mustajab tak? Maghrib ke, kan, isyak ke, duduk sembang lagi. Bukan saya ni skema. Betul tak, tuan-tuan? Waktu tu waktu yang mustajab, kan? Kita kalau jenis nak bangun tengah malam tu, rasanya payah sangat lah. Jadi, waktu yang terbaik, yang memang confirm kita ada ruang, ialah antara azan dan iqamah. Ketika kita puasa, tak? Tapi yang hari-hari ada adalah waktu azan dan antara azan dan iqamah. Kalau duduk sembang, tak habis. Itu kadang-kadang saya tegur juga.
Kan? Tegur juga, ambillah masa berdoa. Kan? Ini waktu mustajab. Tuhan terima tak terima doa kita 10 tahun, 20 tahun lah, 50 tahun tak berdoa tak makbul tu, kena cek balik lah apa benda. Kan? Kita tak tahu, mungkin Allah dah bagi dah doa kita tu melalui anak bini kita tak tahu. Wallahualam. Cuma yang penting kita mengambil peluang pada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Itu benda yang asah. Wallahualam. Tadi ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sentuh pasal zina ni. Ada hukum rejam kepada penzina muhsan ni. Betul. Ada pendapat mengatakan bahawa hadis-hadis yang bersangkutan dengan hukum rejam ni tidak sampai ke tahap sahih. So macam mana tu Ustaz? Mungkin ada pandangan? Maknanya hadis tentang rejam ke? Hadis tentang rejam. Sebab itulah ada setengah-setengah tu berpendapat bahawa rejam itu bukan, maknanya ada perbezaan pendapat lah mengenai rejam tu. Maknanya tidak qat'i lah. Yang tu wallahualam lah. Itu barangkali lah. Yang tu wallahualam, saya tak tahulah. Kan jawab mudah. Mungkin boleh Ustaz buat takhris mengenai nanti saya cari nantilah mengenai hadis-hadis berkenaan dengan rejam ini, insya-Allah. Okey. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. So tak ada lah. Kita pun kita berada bola haram, kan? Gandaan pahala dan juga ingatlah gandaan dosa. Kita nak buat pahala saja. Bila kita buat dosa, kan? Walaupun ada juga perbezaan pandangan, semua rezeki okey, beza pandangan, maka kita sukalah mengambil langkah lebih berhati-hati. Situ saja kita peringat diri kita bahawa bulan ni bulan haram, kan? Kalau buat amalan yang baik dapat gandaan, dan buat amalan yang buruk dapat juga gandaan, tak payahlah. Contoh begitulah untuk nak menasihati diri kita sendiri. Wallahualam. Jadi kalau tidak ada, kita berhenti di sinilah. InsyaAllah kita sambung pada kuliah kita yang berikutnya lah, 2 minggu lagi. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul As. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Waalaikumsalam. Jazakallah. Jazakallah. Assalamualaikum.